Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan kesediaan Putrajaya menambah dana bagi membolehkan projek transit aliran ringan LRT segera dilaksanakan di Pulau Pinang. Ia akan dilaksanakan melalui kaedah penambahan dana dalam satu skim kewangan kepada kerajaan negeri itu bagi pelaksanaan projek berkenaan. Jelasnya Pulau Pinang berdepan kesesakan lalu lintas yang keterlaluan sejak sekian lama dan amat memerlukan LRT untuk mengatasi masalah berkenaan. Justru satu pertemuan dengan kerajaan negeri akan diadakan dalam tempoh antara 1 hingga 2 minggu lagi bagi membincangkan skim pelaksanaan projek terbabit. Pengumuman itu juga jelasnya adalah usaha meredakan pelbagai isu kontroversi yang melanda pentadbiran kerajaan termasuk berkaitan projek Tambak Laut Selatan Pulau Pinang PSI. Saya telah meneliti dengan rakan-rakan jemaah menteri. Dahulu itu saya mengambil kesempatan di sini mengumumkan untuk meredakan permasalahan pengambil alih tanah pulau supaya dapat dikaji semula, diperkecilkan skop. Kerajaan Persekutuan akan menambah dana dalam satu skim yang besar untuk membolehkan kerajaan Pulau Pinang segera melaksanakan LRT di Pulau Pinang. Beliau juga percaya kepimpinan negeri di bawah Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengambil pelbagai langkah untuk memberi jaminan kepada semua pihak berhubung isu berbangkit. Tambahnya, Menteri Pengangkutan Anthony Loke juga telah bersetuju secara prinsip dan satu perjumpaan dengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan pegawai Kementerian Kewangan akan diadakan bagi mencari kaedah sesuai bagi penyaluran dana projek berkenaan. Mengulas mengenai pengumuman itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan Kerajaan Persekutuan secara prinsipnya mengambil alih pelaksanaan LRT daripada kerajaan negeri bagi membolehkan ia dimulakan segera. Justru projek berkenaan akan dilaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan kementeriannya sekaligus tidak tertakluk atau terikat dengan mana-mana laporan yang dibuat kerajaan negeri sebelum ini. Ia termasuk cadangan membina depo kereta api di Pulau Buatan yang bakal dibina menerusi tambakan laut. Kita akan mengambil sebagai rujukan, tapi kita bukan terikat dengan apa landasan, apakah laluan dan sebagainya. Tapi kita mengambil pertimbangan prioriti kerajaan negeri ialah laluan pertama daripada bayan lepas sehingga Komtar. Itu secara prinsipnya kita setuju. Sementara itu, Ketua Menteri Chow Kon Yeow berterima kasih kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Pusat atas pembiayaan dana yang diterima selepas 10 tahun projek berkenaan dicadangkan. So this is the best Aidilfitri gift for the people of Penang after the state government have gone through a very tedious process withstanding all the pressure from the rakyat and the NGO. Withstanding the pressure from the rakyat who wanted the project to be implemented as soon as possible. Sementara itu, kira-kira 20,000 pengunjung membanjiri kampus UiTM Pulau Pinang di Permatampau seawal jam 8 pagi untuk memeriahkan Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira setengah jam berapa mesra dengan pengunjung yang tidak melepaskan peluang bersalaman dan mengambil swafoto dengan pemimpin nombor 1 negara. Pertama kali PM buat kat sini sangat gembira lah kan. Pertama PM kita pun first jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri, jadi kita pun sangat bergembira lah. Kejulang pertama kalinya PM kita buat di Permatampau di tempat beliau sendiri. Saya main daripada seawal 8 pagi. Jadi dalam masa 8 pagi ni orang sangat ramai ya, orang sangat ramai. So saya sangat gembira lah. Dan berasa suasana hari raya pada tahun itu sangat memeriahkan. Sungguh seronok dan meriah dan ramai. Terima kasih pada PMX kita untuk jamuan raya ni. Berbagai masyarakat yang ada di kawasan Permatampau. Saya ucap terima kasih lah banyak-banyak. Suasana meriah dan baguslah. Semua kaum terlibat kan. Saya rasa suasana bagus. Ini satu suasana sihat lah untuk negara kita. Harapan kita PMS kita buat lebih baik untuk lagi yang akan datang, masa yang akan datang untuk masyarakat kita semua kaum lah, buat perkara yang lebih baik dan membawa Malaysia ke tahap yang lebih maju.
Sementara itu, kehadiran Datuk Seri Anwar dan isteri Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail ke rumah kenduri kahwin di Kampung Pelik, Kubang Sembang mengubati duka pengantin lelaki yang kematian ibunya semalam. Perdana Menteri dan isteri yang tiba di rumah pengantin jam 4.20 petang bertemu pasangan pengantin Muhammad Farhan Muhammad Nur, 29 tahun dan Nurul Fatinul Ain Mazlan, 26 tahun. Benda tak jangka, mak saya yang atuk apa semua, tapi dalam masa yang sama mak saya pun kemarin pergi menghadap ke Ilahi lah kan. Lepas tu saya pun bersedih dalam bersedih tu gembira jugalah. Perdana Menteri kita dapat hadir ke majlis yang tak seberapa ni. Katanya kehadiran Perdana Menteri dan isteri ke majlis kendurinya adalah atas jemputan arwah ibunya yang merupakan kenalan lama kepada Datuk Seri Anwar.